Okey. Untuk itu kita teruskan kepada 3.2 sedikit ya. Teruskan kepada 3.2 untuk sedikit tentang konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Kamu boleh rujuk muka surat 49 ya. Okey, bahan yang bergerak merentasi membran plasma. Ada beberapa bahan. Bahan larut lipid dan bahan tidak larut lipid. Okey, bahan larut lipid ini molekul-molekul tidak berkutub seperti asid lemak, gliserol, vitamin ADE, K, vitamin A, vitamin D, vitamin E dan K, dan sebatian steroid ya. Manakala bahan-bahan yang tidak larut lipid merupakan molekul-molekul kecil dan ion. Molekul berkutub seperti air ya. Air adalah molekul berkutub ya. Molekul tidak berkutub contohnya oksigen, karbon dioksida. Ion-ion, ion kalium, natrium, kalsium, magnesium ya. Molekul-molekul besar pula seperti glukosa dan asid amino. Okey, ini kamu kena faham ya. Mana bahan-bahan yang larut lipid, mana bahan-bahan tidak larut lipid. Bahan larut lipid ni kamu boleh nampak di situ asid lemak, gliserol, vitamin A, sebatian steroid. Manakala bahan tidak larut lipid ini terbagi kepada dua. Ada yang molekul kecil dan ion, ada juga molekul yang besar. Senang untuk kamu hafal adalah molekul besar. Molekul besar ingat saja glukosa dan asid amino. Manakala molekul kecil ingat saja dan ion itu molekul berkutub seperti air, molekul tidak berkutub oksigen, karbon dioksida dan ion kalium, magnet. Contohnya kalium, natrium, magnesium, kalsium ya. Boleh ya? Okey, kita teruskan. Okey, mari kita nampak pergerakan bahan merentasi membran plasma. Untuk molekul besar ya. Cuba kita lihat dari sebelah sini, molekul besar akan melalui protein pembawa. Okey, untuk molekul-molekul yang larut lipid, membran plasma ini membenarkan molekul-molekul larut lipid ini masuk melaluinya, meresap ya. Manakala protein liang ini adalah untuk molekul kecil dan ion. Manakala molekul-molekul kecil tidak berkutub ni terus melaluinya, manakala karbon dioksida akan keluar daripada melalui membran sel dan oksigen akan masuk melalui membran sel daripada luar sel ke dalam sitoplasma. Okey kelas. Bagi TCN, rajah 3.3 ini sangat penting untuk kamu faham dan lihat supaya jika kamu tidak faham bahagian ini akan susah nanti ke belakangnya. Ya, ingat saja, molekul-molekul besar dia akan melalui protein pembawa. Apa tadi contoh molekul-molekul besar yang saya sudah nyatakan tadi adalah seperti asid saya nyatakan tadi seperti glukosa, asid amino. Ya, molekul-molekul larut lipid, apa molekul-molekul larut lipid ini seperti yang saya sudah terangkan tadi ya. Okey, kamu rujuk semula. Okey, seperti asid lemak. Bagaimana bahagian-bahagian asid lemak? Okey, molekul kecil ion ni tadi seperti molekul-molekul air, molekul-molekul kalsium, natrium, magnesium, okey, dan seterusnya. Okay, saya teruskan ya. Apakah yang dikenali sebagai pengangkutan pasif? Apa itu pengangkutan pasif? Cuba lihat gambar ni ya. Seorang lelaki sedang mengayuh basikal menuruni bukit. Okay, proses pengangkutan pasif ini boleh dianalogikan seperti mengayuh basikal menuruni cerun bukit. Okey, bila kita fikir kita naik basikal turun bukit, kita perlukan tenaga yang banyakkah? Kita perlukan kayuhan yang banyakkah bila turun bukit? Semestinya tidak ya. Okey, oleh itu proses ini tidak melibatkan penggunaan tenaga. Okey, resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu ialah contoh pengangkutan pasif ya. Okey, berikut kita lihat resapan ringkas. Mari kita lihat resapan apa yang dinamakan dengan resapan ringkas. Tadi kita sudah belajar sebentar tadi ya. Tadi kamu sudah lihat di sini, cikgu sudah menyatakan resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu. 3 nih. Ingat ya, resapan ringkas, osmosis, resapan berbantu adalah contoh pengangkutan pasif. Okey, mari kita lihat pengangkutan pasif. Resapan ringkas. Resapan ringkas adalah melalui 2 lapisan lipid. Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah, iaitu molekul bergerak menuruni kecerunan kepekatan sehingga keseimbangan dinamik dicapai. Okey, resapan ini maknanya sesuatu bahan itu
molekul ataupun ion dari kawasan yang berkepekatan tinggi ya ke kawasan berkepekatan rendah. Itu molekul bergerak menuruni kecerunan kepekatan. Menuruni kecerunan kepekatan maksudnya dari tinggi ke rendah. Itu yang kamu ingat. Sehingga keseimbangan dinamik dicapai. Apabila keseimbangan dinamik dicapai, tidak akan ada berlaku lagi resapan. Hal ini berlaku sama ada melalui membran plasma ataupun tidak. Molekul larut lipid, asid lemak dan gliserol, oksigen serta karbon dioksida meresap melalui dua lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Jadi ini dia nyatakan contohnya ya. Oke, molekul larut lipid, asid lemak dan gliserol, oksigen serta karbon dioksida meresap melalui dua lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Oke, osmosis pula. Osmosis nih ialah proses pengangkutan pasif yang serupa dengan resapan, tetapi hanya melibatkan molekul air. Nah, prosesnya sama, pergerakan molekul bahan daripada kepekatan tinggi ke kepekatan rendah, namun hanya melibatkan molekul air sahaja. Ya, ingat ya, osmosis ialah pergerakan bersih molekul air secara rua dari kawasan keupayaan tinggi kepekatan bahan terlalu rendah ya ke kawasan keupayaan air rendah, keupayaan air ya, kepekatan bahan terlalu tinggi merentasi membran telap memilih. Oke, membran telap memilih adalah telap terhadap air tetapi tidak telap terhadap sesetengah bahan larut seperti molekul sukrosa ya. Keadaan yang sama juga berlaku di dalam sel melalui dua lapisan fosfolipid. Ya, coba lihat ya. Kamu boleh rujuk ya pada muka surat pengangkutan pasif ini pada muka surat 53. Seterusnya, mari kita rujuk kepada resapan berbantu ya. Resapan berbantu, mari kita lihat. Ini prosesnya. Keupayaan air ini merupakan osmosis. Ini proses osmosis ya. Ini adalah contoh keupayaan air tinggi ke keupayaan air rendah. Jadi keseimbangan dinamik telah tercapai apabila molekul-molekul berikut adalah membran telap memilih di bagian tengahnya ya. Molekul-molekul air ini akan melalui membran telap memilih sehingga keseimbangan dinamik tercapai daripada keupayaan air tinggi ke keupayaan air rendah ya. Kamu boleh nampak lah ini ya, yang merah ini molekul sukrosa dianalogikan sebagai molekul sukrosa, manakala warna biru ini merupakan molekul air. Oke. Osmosis melalui dua lapisan fosfolipid. Ini osmosis lah melalui resapan ringkas ya. Itu molekul-molekul air akan masuk ke dalam sel selalunya ya, daripada keupayaan air tinggi ke keupayaan air rendah. Oke. Seterusnya, resapan berbantu. Oke, resapan berbantu adalah bahan yang tidak larut dalam lipid seperti ion serta molekul bersaiz besar seperti asid amino dan glukosa tidak dapat bergerak melalui lapisan fosfolipid ini. Jadi bahan-bahan ini bergerak merentasi bahan dengan bantuan protein pengangkut, protein pembawa ataupun protein liang. Oke, proses pergerakan ini disebut resapan berbantu. Resapan berbantu tidak memerlukan tenaga karena protein pengangkut mengangkut bahan tersebut menuruni kecerunan kepekatan. Jadi proses resapan berbantu ini tidak memerlukan tenaga. Oke, proses ini berurusan sehingga keseimbangan dinamik macamnya semua yang apabila mencapai keseimbangan dinamik dia akan tidak berlaku lagi lah sebarang proses resapan. Oke. Seterusnya, ini protein liangnya boleh nampak. Contoh-contoh nih kamu boleh rujuk pada muka surat 54 dan 55. Protein liang dan terusan molekul kecil terlarut serta ion meresapi melalui membran plasma liang mengandung ciri dalaman spesifik hanya membenarkan ion tertentu melaluinya. Di sini kau boleh nampak contoh ya, resapan berbantu protein liang dan protein pembawa. Ini protein liang, ini protein pembawa. Ini ion-ion yang hanya boleh melaluinya ion yang sesuai dengan liangnya. Manakala glukosa yang sesuai dengan protein pembawanya. Protein pembawa mempunyai tapak spesifik. Kalau kamu nampak ini protein pembawa ini dia mempunyai tapak ya, tapak spesifik yang bergabung dengan molekul tertentu sahajalah. Contohnya glukosa hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa saja. Jadi asid amino
Dia hanya akan bergabung dengan tapak spesifik yang hanya akan bergabung dengan protein pembawa untuk asid amino. Okey, jelas ya? Saya harap jika ada persoalan boleh maklumkan dalam grup selepas ini. Okey, ini adalah contoh. Kalau kamu nampak ini pada muka surat 54 ya. Ya, proses pergerakan glukosa merentasi plasma secara resapan berbantu. Boleh nampaklah prosesnya daripada yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Okey, untuk pengangkutan aktif pula, kita akan cuba lihat secara ringkas ya, pergerakan bahan molekul atan awan merentasi membran plasma menentang kecerunan kepekatan. Yang tadi kita menuruni kecerunan kepekatan, ini pula menentang. Apabila pengangkutan aktif ini memerlukan tenaga, macam kita naik basikal naik bukit. Bila kita pakai basikal naik bukit ataupun jalan kaki naik bukit, kita memerlukan tenaga yang lebih kan. Kita perlukan tenaga, begitu juga pengangkutan aktif. Ya, ATP. Okey, sekarang kamu kena tahu ATP itu apa. ATP adalah adenosinat trifosfat yang dijana semasa respirasi sel. Maknanya respirasi sel menjana tenaga. Okey, pengangkutan aktif mari kita lihat ya. Memerlukan protein pembawa spesifik yang mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. Protein pembawa juga mempunyai tapak untuk bergabung dengan molekul ATP. Protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung padanya. Kemudian molekul atau ion bergerak merentasi bahan. Okey, mari kita sama-sama lihat. Pengangkutan aktif ini sangat penting untuk kamu faham. Tadi kita sudah belajar tentang pengangkutan pasif. Terdiri daripada resapan ringkas, resapan berbantu. Okey. Dan sekarang ini kita akan lihat kepada pengangkutan aktif. Resapan berbantu dan osmosis. Okey, pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif, mari sama-sama kita lihat. Pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion dalam sel. Okey. Protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif biasanya dikenali sebagai PAM. Okey, coba lihat ya. Okey, misalnya dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium dari luar sel dan ion kalium ke dalam sel disebut sebagai PAM natrium kalium. Okey, mekanisme PAM natrium kalium mari kita lihat sama-sama ya. Rujuk pada muka surat 55 ya untuk lebih faham. Rujuk kepada muka surat 55 buku teks kamu. Semua sudah ada buku teks kan? Okey, yang pertama, bendari luar sel kepekatan natrium tinggi. Okey, sitoplasma kepekatan natrium rendah. Okey, jangan lupa ya, pengangkutan pasif ini adalah menentang kecerunan kepekatan. Maknanya dia dari kepekatan rendah, kepekatan natrium ataupun bahan terlarut itu rendah ke kepekatan natrium tinggi. Maknanya dia bergerak di sini ya. Okey, natrium ini akan bergabung dengan protein pembawa. Okey, molekul ATP terurai kepada ADP, adenosina difosfat, dan P-fosfat. Okey, kumpulan fosfat terikat kepada protein pembawa. Ikatan fosfat ini membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa ion natrium yang diangkut melalui protein pembawa keluar sel. Okey, dia mengubah bentuk. Okey, selepas itu kalium pula. Kalium daripada kepekatan kalium rendah ke kepekatan kalium tinggi, dua ion kalium dari sel bergabung dengan protein pembawa. Kumpulan fosfat meninggalkan protein. Dan selepas itu kehilangan kumpulan fosfat mengembalikan bentuk asal protein pembawa. Okey, apabila bentuk asalnya ion kalium diangkut melalui protein pembawa ke dalam sel. Okey, di sini kamu boleh nampak dia punya prosesnya ya. Di mana PAM natrium kalium ini berlaku dalam sel. Di mana PAM ini adalah PAM natrium kalium ini merupakan satu contoh pengangkutan aktif. Okey, kelas pengangkutan aktif ya. Mari kita lihat. Terdapat sejenis lagi PAM iaitu PAM proton. PAM proton ni pula macam mana? Contohnya PAM proton yang terdapat pada sel epitelium yang melapisi rongga perut ya, PAM proton ya. PAM proton ni menyebabkan kandungan perut sedikit berasid ya. Tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa ataupun PAM proton keluar sel. Hal ini menyebabkan pengumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga
perut. Selama ini kita tahu, rongga perut, perut kita mengandungi sedikit, mengandungi banyak jisus kita ataupun asid-asid. Kini kamu lebih tahu ya, dengan kehadiran pump proton itu menyebabkan rongga perut itu menjadi lebih berasid. Okay. Secara keseluruhannya kita sudah kaji, kita sudah lihat perbezaan antara pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Pengangkutan pasif ini tidak memerlukan tenaga, berlaku mengikut kecerdasan kepekatan, berlaku hingga keseimbangan dinamik tercapai. Ya. Dan persamaannya pula adalah mengangkut bahan merentasi membran. Okay. Berlaku melalui membran telap memilih. Kedua-duanya berlaku ya. Okey, manakala pengangkutan aktif ini memerlukan tenaga, berlaku menentang kecerunan kepekatan, berlaku pengumpulan dan penyingkiran molekul ataupun ion ya pada pengangkutan aktif. Okey. Untuk 3.3 pergerakan bahan merentasi membran plasma dalam organisma hidup, saya minta kamu baca terlebih dahulu, dan tugasan kamu hari ini adalah menyiapkan latihan yang sebelum ini yang belum disiapkan. Saya telah kongsikan jawapan. Jika ada sebarang persoalan, kongsikan dalam grup kita. Dan juga kamu perlu membaca tentang 3.3 ya. 3.3 yaitu pergerakan bahan merentasi membran plasma dan organisma hidup pada muka surat 57. Ya, saya harap kamu dapat baca terlebih dahulu agar mudah untuk kamu faham ya. Tips untuk belajar biologi adalah dengan membaca. Oleh itu kelas sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Saya akan letakkan nota ini ke dalam grup kelas kita agar kamu dapat membuat ulang kaji untuk tajuk yang seterusnya. Okey, itu sahaja.